bilangan pasukan syarikat jualan langsung. Okey, lepas tu mula-mula dia punya pasukan ni ada 3 grup, 3 orang je. Lepas tu pada minggu kedua dia jadi 6 orang. Maksudnya setiap minggu dia meningkat lah. Meningkat tu meningkat macam mana? Dia meningkat secara janjang apa? Kita kena dapat detect lah kat sini. Okey, minggu pertama 3 orang. Minggu kedua 6 orang. Minggu ketiga 12 orang. Maksudnya T1 sama dengan 3. T2 sama dengan 6. T2 sama dengan 6. T3 sama dengan 12. Okey, dia kata bina jujukan. So 3, 6, 12 and so on. Sampai bila kita tak tahu. Okay, sekarang ni dia suruh kita detect sama ada dia ni janjang aritmetik ataupun janjang geometri. Okay, ingat janjang aritmetik A dan D. Janjang geometri A dan R. A tu apa? Sebutan pertama. A tu apa? Sebutan pertama. D tu apa? Beza sepunya. Beza, difference. Beza sepunya. Kalau R, nisbah sepunya. Okey, lepas tu sekarang kita cari sama ada dia janjang aritmetik atau kita cek. Okey, kalau D selepas tolak sebelum. Ini ilmu yang awak kena ada. Kalau beza sepunya selepas bahagi sebelum. Okey. Sekarang maksudnya D dekat sini berapa? Dekat. Okey. D1 dekat sini ialah 3, 6 tolak 3. So dapat 3. Kalau D2 pula 12 tolak 6 dapat 6. Maka D1 dan D2 dekat sini tak sama. Kalau tak sama maka dia ialah janjang. Dia bukan D1 dan D2 tak sama. Maka dia ialah bukan janjang aritmetik. Okey, seterusnya kita test pula. Adakah dia janjang geometri? Okey, janjang geometri selepas bahagi sebelum. Okey, R1. 6 bahagi 3 dapat 2. R2, 12 bahagi 6 pun dapat 2. Maka dekat sini R1 sama dengan R2. Maka dia ialah janjang geometri. Macam tu lah kalau kita nak test dia tu janjang apa. So kita uji dia dengan D dan R. Okey, selesai. Dia kata berikan alasan anda. Alasan kita ialah R1 dengan R2 sama. Okey, seterusnya ini adalah soalan A, ini adalah soalan B. Okey, ahli baru yang dianggotai pada minggu yang ke-7. Okey, ni adalah T1. T1 kat sini adalah minggu pertama. Dia nak minggu yang ke-7. So A awak berapa? A awak ialah 3, R awak ialah 2. T7 ialah AR kuasa 6. Okay, dari mana saya dapat yang ni? Daripada formula TN sama dengan AR N tolak 1. T7. 3 darab dengan 2 kuasa 6. So dapat berapa? Cuba tekan kalkulator, berapa awak dapat? 192. Betul tak? Respon sikit. Okey, seterusnya dia tanya jumlah bilangan selepas 12 minggu. Jumlah ialah sum N. Okey, ada dua formula janjang aritmetik. Yang pertama dan yang kedua. So yang mana satu yang awak nak? So sekarang ni R kita ialah 2. R2 ialah lebih daripada 1. Maka kita nak pilih yang mana satu, formula yang mana satu. Maka formula pilihan kita ialah yang ni. Okay, masukkanlah. So S berapa? S12. A awak ialah 3. R awak ialah 2 kuasa 12 tolak 1. 2 tolak 1. Okay, awak tekanlah kalkulator, berapa awak dapat? 12,285 orang. Grade B dan grade C. Dia memperuntukkan beli durian ni semua ialah RM 1,500. Untuk durian A, okay, jumlah semua durian ialah 50 biji. Okey, apa lagi dia kata? Harga durian untuk A RM50, untuk B RM30, C ada RM20. Maka, apa lagi dia kata? Bilangan B dan C ialah sama. Okey, cari bilangan durian setiap grade yang dibeli oleh Encik Adam. Okey, maksudnya yang pertama 50A tambah 30B tambah 20C. Maksudnya dia beli durian A sebanyak, tak tahu bilangan dia berapa. Sebiji durian RM50 untuk grade A. Untuk grade B RM30. Untuk durian B, untuk durian C RM20. Jumlah semua ni ialah 1,500. Okay. A tambah B tambah C ialah bilangan durian. Jumlah durian semua grade A, B, C ialah RM50. Lepas tu dia kata B dan C ialah sama. Okay, sekarang ni dia suruh kita cari bilangan buah durian. Maksudnya kat sini A, B, C merujuk kepada bilangan biji durian. Okay. Nak tak nak kita mestilah guna persamaan serentak dekat sini. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini adalah persamaan 3. Masukkan 1 dalam 3. So A tambah B sama dengan 50. So A tambah 2B sama dengan 50. A sama dengan 50 tolak 2B. Okay. Ini adalah equation yang berjaya kita reka, di mana 1 dimasukkan dalam 3. Sekarang 1 into pula. So 50A tambah 30B tambah 20B, di mana B sama dengan C. So awak dapat 50A 50B sama dengan 1,500. Kat sini awak boleh simplifykan dia. So dapat berapa? Sini A, sini B. Okay, 1,500 bahagi dengan 50. So awak dapat 30 kat sini. Maksudnya ini equation yang ke-5. Okay, apa nak buat? Nak ganti. So 4 masukkan dalam 5.
Ini semua ialah persamaan serentak. So 50 tolak 2B tambah B sama dengan 30. So 50 tolak B sama dengan 20. Maka B dekat sini dapat 20. Okay, kalau B 20 maka C juga ialah 20. Sebab apa? Dia kata B dan C ialah sama. Okay, A tambah B sama dengan 30. Kalau B 20, A sama dengan 10. Selesai. M tambah 2, N tolak 1. Ini semua apa? Ini semua ialah punca-punca. Punca-punca tu apa? Punca-punca tu ialah nilai-nilai X. Okay, X sama dengan yang ni dan X sama dengan yang ni. Okey, seterusnya punca-punca bagi persamaan apa? Persamaan X kuasa 2 tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Okey. Dekat sini persamaan kuadratik dia sangat cantik. Okey, so kalau kita faktorkan, kalau awak nampak kalau kita faktorkan dia akan jadi macam ni. Okay, so akan dapat X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 4. Okay, kalau inilah macam awak tak reti nak buat apa, awak tinggalkan je dalam macam ni. So seterusnya, saya kata tadi, nilai-nilai X tu awak punya punca. Okay, punca yang kita dapat ialah X sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif 4. Ini yang kita dapat. Ini yang dia bagi sama dengan negatif 1. N tolak 1, kita samakan dengan negatif 4. Kat sini berapa M awak dapat? Dapat negatif 3. N dekat sini awak dapat negatif 3 juga. Dan N awak N tolak 1 sama dengan negatif 1. Tadi kita sangkakan yang atas ni sama dengan negatif 1. Mungkin juga M tambah 4 boleh juga sama dengan negatif 4. So M yang awak akan dapat kat sini ialah negatif 6. Dan N dekat sini ialah, terusnya B1. Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2KX tambah K. Okay, dia bagi kat sini ialah nilai minimum. Okay, nilai minimum terhasil daripada persamaan kuadratik yang awak kena tukarkan dia kepada penyempurnaan kuasa 2. Okay, kat sini awak kena buat penyempurnaan kuasa 2 untuk detect nilai minimum. So, kita dah belajar penyempurnaan kuasa 2. Okay, dekat sini A dia ialah 1, B kita ialah 2K dan C kita ialah 3K. Okay, B ni akan jadi kuasa B per 2 kuasa 2. Ini ialah step penyempurnaan kuasa 2. So, Y sama dengan X tambah 1 tolak K kuasa 2 tambah 3K. Ini ialah bentuk penyempurnaan kuasa 2. Okay, nilai minimum kita ambil dekat mana? Ambil yang belakang ni. So, negatif K kuasa 2 tambah 3K sama dengan 2. K kuasa 2 tolak 3K tambah 2 sama dengan 0. So, K tolak 1, K tolak 2. So, berapa awak dapat? So, K awak dapat 1 dan K awak dapat 2. Untuk nilai-nilai K. Kalau awak tak tahu nak penyempurnaan kuasa 2, so tak boleh jawablah untuk soalan ni. Ini ialah step penyempurnaan kuasa 2. Kita kena tambah dan tolak dengan B per 2 kuasa 2. Okey, tambah dan tolak. Okey, soalan B2. Dengan menggunakan nilai-nilai K dekat 15B1, tuliskan paksi simetri. So, Y kuasa 2, gunakan nilai lain supaya awak dapat beza. Sorry. Alhamdulillah. So, X kuasa 2 tambah 2K, kita gantikan dengan 1 dulu. X, sekejap salah. Kita mesti gantikan dalam penyempurnaan kuasa 2. So, X tambah 1 kuasa 2. Sini 1, negatif 1 tambah 3, so dapat tambah 2 dekat sini. Ini yang pertama di mana saya gantikan K tu dengan 1. Yang kedua, X tambah 2 kuasa 2. Negatif K, K saya ialah 4. K saya ialah 2 kuasa 2 tambah 6. So, dapat berapa? Negatif 4. So, kalau ganti 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. So, dapat 2 dekat sini. So, paksi simetri kat sini ada 2 kebarangkalian lah. Paksi simetri ambil dekat mana? Ingat balik kita dah belajar. Kalau lain. Okay. Paksi simetri kita ambil dekat dalam ni. Dan kita samakan dengan 0. So, X sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 2. Ini semua ialah persamaan paksi simetri. Iaitu melibatkan persamaan kuadratik. Okay, dekat sini Azizi berada di hujung cerun, di dekat hujung sini. Dia mencampakkan sebiji batu dari situ. Maksudnya dia buang batu kat sini. Iaitu ketinggian dekat sini ialah 45 meter daripada aras laut seperti yang ditunjukkan. Okay. Sorry, saya kata tadi topik persamaan kuadratik kan. Tajuk dia ialah tajuk fungsi. Okay. Seterusnya, okay. Selepas T saat diberi anggaran fungsi ialah HT sama dengan 45 tolak 5T kuasa 2. Okay. H kat sini merujuk kepada ketinggian height. Okay, H kat sini menunjukkan kepada ketinggian. Okey, dia kata nyatakan ketinggian batu itu dari aras laut selepas 1.2. T dekat sini merujuk kepada masa. So, sekarang dia nak masa kita ialah 1.2. So, ganti masuklah. So, berapa nilai yang awak dapat? Okey, maksudnya ketinggian pada saat 1.2 ialah 37.8. Selepas beberapa saat dilepaskan batu itu mencecah permukaan air. Maksudnya dia sampai dekat ayak ni. Ni ayak. Okey, maksudnya kat sini ketinggian dia dah berapa? Ketinggian dia ialah 0.
Maksudnya dah sampai ke sini, ketinggian dia ialah kosong. So 45 tolak 5T kuasa 2 sama dengan kosong. Maksudnya tinggi dekat sini ialah kosong. Okey, dia kata berapa saat? Saat kat sini maksudnya kita kena cari nilai T. So 5T kuasa 2 sama dengan 45. T kuasa 2 sama dengan 9. T sama dengan tambah tolak 3. Ini melibatkan masa. Masa mestilah positif. So T dekat sini ialah 3. Tunjukkan pemetaan antara Fx sama dengan 1 tolak 2x. Okey, cari nilai M dan N jika M mesti lebih besar daripada N. So kita ingatlah, sini ialah X, kita ganti dengan M. So 1 tolak 2M. Sama dengan berapa? Sama dengan 7. Ini equation yang pertama. Equation yang kedua, N pula pun sama dengan 7. Okey, ganti masuk. Kita akan dapat tambah tolak 7. 1 tolak 2M sama dengan 7. Sama dengan 6. Maka M dekat sini ialah negatif 3. Okey, seterusnya negatif 7 pula. Okey, dapat negatif 8. So M sama dengan 4. Okey, ini adalah untuk kes M dulu. Okay, N pula 1 tolak 2N sama dengan tambah tolak 7. Maksudnya ada dua nilai dah dekat sini. 1 sama dengan 7. Satu lagi sama dengan negatif 7. So negatif 2N sama dengan 6N sama dengan negatif 3. Negatif 2N, negatif 8. So N sama dengan 4. Okey, nampak tak dekat sini? M negatif 3 dan M sama dengan 4. N sama dengan negatif 3. N juga sama dengan 4. Jadi dia bagi syarat dekat sini yang mengatakan M mesti lebih besar daripada N. N mesti lebih besar daripada N. Maka M dekat sini mesti lebih besar. So M dekat sini kita pilih 4. N dekat sini ialah negatif 3. Sebab dia nak M lebih besar daripada N. Ini ialah soalan A. Sekarang kita nak ambil yang mana satu. So nampak tak? 2 bagi dekat 1. Banyak bagi kepada 1. So jawapan dia ialah, hubungan dia ialah banyak kepada 1. Okey, selesai untuk kuadratik. Adakah dia persamaan kuadratik? Adakah dia fungsi kuadratik? Kalau fungsi kuadratik dia ialah fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Kalau persamaan kuadratik ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Kalau ungkapan kuadratik dia tak sama dengan apa-apa. Dia sorang-sorang dia je. Okey. Okey, ini dalam bentuk arm. Ini dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2 ataupun dalam bentuk vertex. Awak boleh cek dalam buku teks awak. Okey, apa-apa pun kita mesti buat penyempurnaan kuasa 2 dulu. So x kuasa 2 tolak 3x tambah 5. So x kuasa 2 tolak 3x tambah negatif 3 kuasa 2 kuasa 2. Negatif 3 per 2 kuasa 2 tambah 5. Okey, kalau penyempurnaan kuasa 2, ingat dia mesti tambah tolak b per 2 kuasa 2. Okey, berapa awak dapat? So x tolak 3 per 2. Kita ambil ini dan ini saja. Ini kita selesaikan. So 9 per 4. Sini ialah tolak lah. Okey. Okey, ini sekuasa 2. Okey, nilai minimum macam saya cakap tadi ada soalan yang melibatkan paper 1. Ini ialah nilai minimum. Okey, nilai minimum dia bagi yang ni. Untuk equation ni, dia tanya berapa nilai minimum. So nilai minimum ialah 11 per 4. Okay, soalan B. Nilai X apabila nilai minimum wujud. Apa maksud minimum wujud dekat sini? Maksudnya dekat sini dalam kurungan awak kena samakan dengan kosong. Okay, apa dalam kurungan awak? X tolak 3 per 2 samakan dengan kosong. So awak dapat X 3 per 2. Maksudnya kat sini nilai X yang wujud ialah X sama dengan 3 per 2. Okay, soalan C, dia suruh awak lakar graf. Okay, Y sama dengan negatif X kuasa 2. X kuasa 2 tolak 3X tambah 5. Okey, tukarkan dalam bentuk vertex. Awak dapat tadi X tolak 3 per 2 kuasa 2 tambah 11 per 4. Ini dalam bentuk persamaan arm. Bentuk arm, ini adalah dalam bentuk vertex. Dia suruh awak lakar graf. Okey, dekat sini kita jelas. A dekat sini ialah 1. A dekat sini ialah 1. Kalau A sama dengan 1, maka graf awak nanti ialah senyum. Itu ciri-ciri yang pertama. Okey, seterusnya yang kedua, dari sini kita akan dapat titik minimum. Ini titik minimum. Okey, yang paling bawah ialah titik minimum. Titik minimum awak ialah 3 per 2, 11 per 4. Okey, selain tu, ini apa? Ini ialah pintasan Y. Okey, kita lukis dulu. Ini adalah paksi Y. Ini adalah paksi X. Nilai minimum awak ialah 3 per 2, 11. Okey, titik minimum awak kat sini ialah 3 per 2, 11 per 4. Dan pintasan Y awak ialah 5. Okey, selesai. Okey, tambah 20. Lepas tu dia kata suhu awal selepas siap dibancuh. Apa maksudnya dekat sini? Maksudnya T kosong. Maksudnya pada masa awal. So kita gantilah T ni T 75
I 0.02, T ni kita ganti dengan kosong, tambah 20. So tekan je lah kalkulator. 75 kurungan eksponen, okey, negatif 0.02 mendarat kosong, penat je cara. Okey. Okey, tambah 20. So dapat jawapan dia ialah 95 darjah Celsius. Sayanglah kalau soalan macam ni awak tak boleh kuasai. Okey, seterusnya berapa cari suhu apabila T itu sama dengan 6. Sama juga. Gantilah 75 I itu dengan T. T kita berapa? 6. Dengan T kat sini ialah 6 tambah 20. Just tekan kalkulator saja, gantikan T kecil dengan, so kalau awak malas kira sebab kita dah kira dah kan tadi. So 6 tambah 20. So awak dapat 156, betul tak? Ke salah kira? Sekali lagi 75 eksponen negatif, kita pernah kurangkan lah, negatif 0.02 darab 6 tambah 20. So dapat 86.52. 86.52 darjah Celsius. Okey, seterusnya T besar tu merujuk kepada suhu, mana T kecil merujuk kepada masa. Okey, soalan C. Cari nilai T kecil apabila T besar sama dengan 65. So 65 sama dengan 75 I negatif 0.02 T tambah 20. So kita nak T kecil ni sama dengan berapa? So 45, 75 eksponen 0.02 T. So 45 bahagi 45, 3/5. Okay, kita dah belajar sebelum ni, ini adalah kuasa. Okay, T kita berada di kedudukan kuasa. Macam mana kita nak hapuskan dia? Kalau sebelum ni dia log kiri dan kanan. Sekarang dia ialah eksponen. So kita kena lonkan dia. Lon. So lon 3/5. So lon eksponen kita akan dapat balik lah. Kita akan dapat balik kuasa ni. So lon 35, awak kena tekan kalkulator lah kat sini. So lon 3/5. So negatif 510. Dapat kiri dan kanan ada negatif. So potong. So T sini awak dapat berapa? So negatif. Okay, dah positif. Bahagi 0.02. So berapa awak dapat? So dapat 25.54 saat.